Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, fine. Hari ini satu perkara yang sangat khawatir untuk saya bercakap dan membuatkan saya berfikir banyak. Bukanlah kata sebelum ni saya tak fikir banyak, tapi macam kali ni triple, mungkin dah 10 kali ganda saya berfikir macam mana saya nak atok. Sebab yang pertama, saya sayangkan semua kawan-kawan saudara se-Islam dengan saya. Yang kedua, saya sayangkan kebijaksanaan yang Allah bagi kepada kita semua. Yang ketiga, saya sayangkan masa yang telah kita peruntukkan. Apa benda yang saya nak cerita ni ialah berkaitan dengan ada sembahan Tok Kong dalam PUBG, atau kita kata apa yang dah terjadi kepada mode upgrade kepada PUBG. Okey, jom kita bincang macam ni. Tuan-tuan follow saya. Video ni tolong jangan ambil sekerat-sekerat. Ambil penuh dan dengar secara teliti. Semoga Allah memberi petunjuk kepada saya dan kepada semua kawan-kawan. Alright, so kita start macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Permainan al-lahwu wal-'ib, permainan ada dalam kehidupan manusia sejak daripada awal kehidupan manusia. Mana even daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga ada permainan. Ada yang bermain pedang, ada yang bermain gusti. Mai pula kepada zaman selepas itu ada permainan bola sepak, ada permainan hoki. Mai pula kepada zaman, mungkin zaman Parsi ke Olimpik ke manakah, ada sukan, ada zaman gladiator, ada sukan gladiator dan sebagainya. Sehinggalah kepada zaman kita sekarang ada sukan lawan lari, lompat jauh, bola sepak, bola baling, bola keranjang, bola tampak, takraw. Kemudian zaman Melayu lama, galah panjang, konda-kondi, toy galah panjang sama, jengkek-jengkek, 7 tin, 7 kasut, betul, tudung tin, and then semua. So permainan ada, dan sehinggalah zaman 2020 atau milenium, kita ada permainan video game, PS, daripada PS1, PS2, PS3, PS4, dan yang terlatest nanti akan ada PS5. Kemudian kita ada Xbox, kita ada juga komputer, PC dengan Mac. Kita ada juga dalam bentuk orang kata handphone, mobile. So istilah dia permainan game ada dalam hidup kita daripada awal sampai sekarang. Cuma wajahnya berubah dan ada yang mungkin lebih moden dan sebagainya. Badminton saya lupa nak sebut tadi. Baik. Jadi seperti mana semua permainan ini melalui fasanya, begitu jugalah dengan permainan video game. Dan hari ini canggihnya video game ada update version. Sebab kalau dulu kalau kita nak main, kita kena beli dia punya kalau kita main game PS3 ke apa tu, kita CD tu kita kena beli yang update-nya. Contohnya kalau kita main FIFA Street, kita kena beli FIFA Street 2018, 2017, 2018, 2019, kita kena beli FIFA Street. Saya suka FIFA Street sebab dia punya skill dia, padang dia kecil, and then dia ni saya suka. And then kalau kita main Need for Speed, saya punya favorite game juga Need for Speed. So daripada Need for Speed yang 1, 2, Need for Speed 2, lepas tu Need for Speed 3, Most Wanted, Need for Speed Carbon, Need for Speed The Run, dan sampailah macam-macam Need for Speed yang ada. So nak upgrade dia, kita kena beli dia punya CD dia. Dan ada juga yang sekarang menggunakan mungkin Wii, ada upgrade melalui download sahaja masuk ke dalam memori yang ada dalam tu. Begitu juga dengan semua game yang ada. So semua benda ada upgrade dia. Sehinggalah kepada, jom kita tengok permainan fizikal. Kenapa saya sebut permainan fizikal? Sebab permainan hari ini dah terbahagi kepada dua.
Satu permainan dalam bentuk fizikal, satu dalam bentuk digital ataupun alam maya, alam yang kita tak nampak lah, macam video game dan sebagainya. Dan kedua-duanya ada dalam siaran Astro misalnya, dia ada Astro Sports, dan termasuk dalam Astro Sports juga adalah orang yang main game-game, online game dan sebagainya. Call of Duty, sebelum ni ada Command and Conquer, kemudian kita ada Battlefield, kita ada banyak-banyak yang saya boleh sebut, sehinggalah kepada Mobile Legend, PUBG dan sebagainya. So dulu kita banyak fokus on sukan dalam bentuk fizikal. Bila kita kata sukan dalam bentuk fizikal, orang bincang permainan dia daripada sistem permainan itu. Dulu kalau ingat kita main badminton, pingpong, dia ni sekarang badminton pun dah jadi macam pingpong kan, dia dah jatuh point tu dia masuk macam tu, dia bukan macam dulu pingpong aja kira macam tu kan, sekarang badminton pun dah kira macam tu. Even takraw pun rasa pun ada dah berlaku apa, saya tak perasan lah, tak ingat lah ni kalau ada takraw pun sama kan, dia punya cara kira dan sebagainya. So kita bincang dari segi sistem, dari segi ukuran padang dia, kemudian bola, yang kalau main bola dia ada saiz bola untuk futsal, saiz apa untuk bola padang, saiz apa, boot untuk boot yang kita nak pakai, daripada segi sistemnya, sehinggalah kepada tahap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada tahap fatwa dia sebenarnya. Betul tak kalau tak silap saya? Apa hukum orang bermain bola dalam keadaan memakai seluar pendek mendedahkan aurat? Kita bincang fatwa tu ada kan? Kemudian kita bincang juga fatwa tentang bagaimana orang perempuan yang bersukan. Sebab kita juga dulu biasa terlibat di negara kita, orang merentas laut berenang tanpa menunaikan solat 5 waktu untuk memecah rekod dan sebagainya. Semua ini dibincangkan dalam fatwa. Dan sudah ada fatwa, dan kepada kawan-kawan jangan lupa rujuk fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Hari ini berdasarkan kepada graf yang ada, kita tengok bahawa anak-anak dan remaja dan masyarakat hari ini tidak lagi cenderung ke arah permainan fizikal. In fact, saya yakin adik-adik abang sekolah menengah sekolah rendah especially tak kenal dah toy, tak kenal dah galah panjang, kebarang kalian tak kenal dah, sebab kita banyak dengan gadget. Sekarang saya tak bagi tahu betul salah apa, tidak. Saya cuma nak bagi tahu faktanya sahaja. Berdasarkan fakta dan penemuan yang dibuat oleh universiti, lebih banyak kita cenderung ke arah permainan video game sekarang instead of physical game. Mungkin physical game dah kurang dah. Yang lain kalau main bola pun kita kata main bola, dia kata main game main bola bila? FIFA, PES, Pro Evolution Soccer kan, betul tak? Orang main yang tu, orang dah tak main bola-bola dah. Kalau suruh main pun mungkin kaki bangku kita kata. Jadi berdasarkan graf atau carta ataupun peratusan yang dikeluarkan oleh kajian, menunjukkan kata ramainya orang yang bermain video game hari ini. Barangkali video game sudah mula untuk masuk ke dalam bidang fatwa, kerana hari ini game masuk ke dalam negara kita tanpa melalui fatwa. Sebab masyarakat kita hari ini menganggap bahawa digital ini sama seperti kalkulator sahaja. Kita anggap dia macam kalkulator, benda biasa, tekan dapat hasilnya macam tu. Tanpa kita mengenang dan mengakui bahawa ia adalah sebahagian daripada hidup kita, lifestyle kita. So bila dia lifestyle it equals to din it equals to agama. So kalau lifestyle kita banyak main game, jadi agama mesti kena mengambil berat tentang apa game yang kita main, sehingga kan agama akan memandu kita apa benda yang kita boleh buat. So baru kita masuk kepada topik kita hari ini. Update version untuk PUBG,
ada mood untuk kita pergi kepada macam patung-patung. Dia macam patung purbakala yang tinggi. Macam kalau kita tengok dalam cerita macam Maui ya, apa ni, Moana na 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 ada awe cerita Moana kan. Dalam tu ada patung-patung macam tu. Kita tengok dalam cerita, kalau cerita lama, Road to Eldorado ada. Kalau cerita Hercules, cerita lama-lama kartun ada. So dalam PUBG dia ada mode tu untuk, kalau dia ikut warna patung-patung tu, bagi siapa yang mungkin tak join benda tu, so sekadar maklumat kasar saja, dia ada patung pillars yang berdiri tegak, yang mana kita datang kepada pillars itu, ada key dia yang kita kena tekan. So bila kita tekan, dia akan ada upacara dia yang kita kena buat, dan upacara ini sedikit sebanyak nampak macam upacara penyembahan ataupun upacara yang kita buat di hadapan patung tersebut, yang mana kita guna istilah menyembah Tok Kong. Ini istilah kita hari ni yang kita tengah havoc sekarang ni. So saya belum cakap boleh ke apa, belum. No, saya tak akan, video saya tak akan bagi tahu boleh main ke tak. No, totally no. Saya nak bangkitkan awareness supaya poin paling penting saya, game yang masuk ke Malaysia hari ini kena mula melalui fatwa. Sebab apa? Okay, relax. Jangan terus jam kepada budak-budak PUBG dan kita nak marah mereka. No. Nabi ajar kita rafiqun ataupun rifqun bil juhala. Kita kena berlemah lembut dengan orang yang tak tahu. So relax. So saya cuba untuk sampaikan maklumat kepada semua dulu. Apa dia? Sekiranya kita nak bincang tentang konspirasi, kita nak bincang konspirasi ataupun perkara-perkara yang tak betul yang ada dalam game, benda dah ada even sebelum ni. Okey, kita ambil dulu game-game yang PS dan sebagainya. God of War totally satu game, you bincang tentang Titan, you bincang tentang Tuhan, anak Tuhan. Kita bincang tentang benda macam ni. Itu tak masuk lagi God of Egypt apa semua kan. Kita tak bincang lagi game-game macam tu, dan kita tak tengok lagi kalau kita boleh bawa tadi even Clash of Clans, COC, one of my favorite game yang saya suka. Kita main Clash of Clans, kan ada watak perempuan-perempuan tu, dia akan pergi kat pokok-pokok, dia akan buat sembah-sembah, dia akan buat benda-benda macam tu, betul tak? Dia akan ada dia punya jampi dia ada secara sembah dia akan buat dekat pokok-pokok. Dia tak buat dekat bangunan, building dia tak buat dekat kita punya building tak. Dia keluar daripada rumah, dia akan buat dia punya sembahan dekat pokok-pokok, bushes yang ada. Boleh. Itu cara dia menunjukkan seolah-olah itu gambaran sembahan. So kalau kita tengok pula lagi, orang kata ada tak game yang lain yang menunjukkan kepada perbuatan yang macam haram di dalam agama? Ada, even dalam GTA ada yang kita kena tidur dengan perempuan, ada yang kita kena tidur dengan prostitute, ada yang kita kena even mencuri, merompak. Benda tu semua adalah haram di dalam agama. Dia ada dalam game sebelum ni, dan perkara ini tidak dibincangkan di peringkat fatwa, dan hari ini kita tak dapat fatwa itu. Jadi saya sekadar nak lontarkan dulu bahawa sebelum hari ini semua orang mengeluarkan kata-kata dan pendapat, kita ada autoriti di negara kita. Biar mufti dan peringkat fatwa terlebih dahulu mengeluarkan fatwa sebelum kita yang lain bercakap. Ingat, kemahiran bercakap semua orang ada. Jangan sekarang kita mula tuju dan hentam kawan-kawan yang main PUBG. Jangan kita segera untuk nak bela orang yang main game. No. Sekarang ni ada dua sahaja jalan kepada kita. Apa dia? Dengan elok-elok. Sebab saya dah bagi tahu tadi, kita kena tunggu fatwa. Dan saya harap video saya ini tolong sampaikan supaya barangkali ada ustaz-ustaz yang mana rapat dengan Jabatan Fatwa dan sebagainya boleh tengok video ini dan menilai dia sebagai salah satu reference untuk, sebab saya main game juga. So ada asatizah atau ustaz-ustaz yang tak main game langsung,
Jadi macam mana kita tak main game dan kita nak bercakap tentang sesuatu yang kita tak tahu apa ada dalam benda tu. So saya sendiri orang yang main game dan saya boleh cerita apa yang ada. Barangkali mungkin ada abang-abang yang akan tanya, habis kalau kami anggap dia sebagai game je, bukan kita buat apa-apa pun. Okey, saya tak jawab tu semua. Saya semua bagi tahu kata kita kena tunggu fatwa jawab. Tu yang pertama. So sementara menunggu fatwa jawab, ada dua perkara yang kita kena buat. No, salah satu daripada dua perkara. Apa dia? Pertama, kepada kita yang kebarangkalian kita jenis style main PUBG atau kita main game apa pun, bila nyawa kita nak mati, kita akan cari siapa yang boleh tolong bagi nyawa dekat kita. Kalau jenis orang macam kita yang tak ada ketahanan diri ni, yang sekejap-sekejap nak kena pergi tambah nyawa, lak jalan sikit kena tembak patah balik tambah nyawa, jenis style kita macam ni, kebarangkalian besar kita akan pergi dekat patung tadi tu. Ni untuk orang yang beragama Islam, kita akan pergi dekat patung tu dan kita akan buat upacara sembahan tu untuk nak tambah nyawa kita, tambah equipment kita, senjata kita dan sebagainya. Orang macam ini, please pause dulu, jangan buat apa-apa, sebab takut sekiranya fatwa mengeluarkan dengan mengatakan haram kalau kita buat macam tu, dah kita terlibat dengan perbuatan haram. So pause sekejap, tak rugi, you just pause. Okay, dia bukan berdosa buah dalam handphone, tak ada, sebab fatwa tak keluar lagi. So just pause. Yang kedua, siapa yang boleh main game tanpa dia tak kisah, aku main tembak-tembak dah mati-mati, nak buat macam mana? So kalau kita jenis style macam ni dan kita tak mengharapkan macam tu, for the time being, you boleh main. Jangan dekatkan diri untuk buat benda tu sahaja. Keep on main. Sebab kebarangkalian ada orang kata, orang main game nanti, main game tembak-tembak ni Ustaz akan menghasilkan orang yang suka menembak orang, tembak dan sebagainya. Jangan skeptical macam tu. Sebab saya main game Clash of Clans, tak ada siapa pun main kata dekat saya, esok hang akan jadi pengurusan bandar. Tak ada orang kata macam tu. Tak ada orang main dekat saya kata, esok hang akan jadi menteri pertahanan. No, tak ada orang cakap macam tu kat saya. So benda baik macam orang main Diner Dash. Kat saya tengok adik-adik saya main Diner Dash, tak ada pun saya pergi kat mereka, wow main Diner Dash, esok mesti hang buka restoran punya. No such a thing. Kita tak akan cakap macam tu. So kenapa kalau orang main tembak-tembak dan sebagainya, kita nak kata nanti orang nak buat jahat dan sebagainya. So relax, cool down. Okay, poinnya ada dua tadi. Kalau kita jenis akan pergi buat benda yang tak betul, pause, relax, tunggu fatwa keluar. Kalau kita jenis boleh main saja tanpa mood baru ni, tak ganggu aku pun, aku update ke tak update, just buat saja, then you boleh main, carry on. Alright, so ala kulli hal, kepada semua saudara-saudara saya di luar sana, jaga diri, jaga iman. Alright, Islam daripada awal pasti akan ada golongan yang cuba untuk menjauhkan kita daripada prinsip kita dan agama kita. Semua agama macam tu, even Kristian sama juga. Alright, so untuk kita orang Islam, jaga diri, jaga iman. Saya sayang semua kerana Allah Ta'ala, dan saya harap semua orang dapat faham apa yang saya cerita ni melalui iman, melalui hati kita yang bersih. Alright, so saya sayang semua kerana Allah Ta'ala. Take care of yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.